Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk 1.1.4 membuat keputusan berdasarkan aspek penting. Okey, kalau yang ini menggunakan teknik peniskalaan. Okey. Kita imbas kembali apa itu teknik peniskalaan. Okey, teknik peniskalaan ni adalah teknik yang menentukan aspek penting dalam sesuatu permasalahan. Maksudnya, utamakan aspek penting, buang perkara yang tidak penting. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okay, seorang postman ditugaskan untuk menghantar surat ke 7 buah kampung, iaitu kampung A, B, C, D, E, F dan G. Okey, rajah 1.10 menunjukkan laluan dan kilometer. Okey, ni rajah dia. Ini kampung-kampung dia. Okey, setiap laluan ni ada kilometer. Okey, postman diminta tidak menggunakan jalan A ke D kerana terdapat jalan yang rosak. A ke D ni jangan jalan. Okey, sebab jalan rosak. Pilih laluan yang mengambil masa singkat untuk postman menghantar surat ke semua kampung. Okey, jadi dekat sini dia punya point dia, apa aspek penting? Aspek penting kena hantar surat ke 7 buah kampung. Okey, ni aspek penting. Okey. Kemudian lagi aspek penting tidak menggunakan jalan A dan D. Kemudian dia nak pilih laluan yang mengambil masa singkat. Laluan yang mengambil masa yang singkat. Okey. Lagi satu, mesti menghantar surat ke semua kampung. Maksudnya semua A, B, C, D, F dan G ni dia mesti lalu. Okey, kita tengok apa yang perlu kita buat. Okey, mula-mula kita dah tahu dah apa aspek penting dia nak. Jadi yang pertama mesti kita jangan lalu kat sini. A hingga D jangan lalu. Jadi kita kena buat beberapa laluan, kebarangkalian laluan yang dilalu oleh postman untuk menghantar surat. Okey, kita tengok yang pertama. Ni contoh je. Okey, contoh yang pertama. Okey, dia lalu A ke B. A ke B. Kemudian B ke C. A ke B, B ke C. C ke E. E ke G. G ke F. F ke D. Okey, dah cukup lah semua laluan yang dia lalu. Okey, kemudian kita tengok, kita tulis berapa laluan-laluan dia. Okey, kemudian dia kira berapa laluan dia. Berapa kilometer yang dia perlu lalu. Okey, kemudian dia buat lagi satu kebarangkalian laluan yang kedua. Okey, A ke B, B ke D. Okey, tadi A, B, C. Yang ni A, B, D, F, G, E, C. Okey, cukup 7 kampung dia pergi. Dikira berapa kilometer? 47. Kemudian dan seterusnya lah yang E ni. Yang ketiga laluan. Okey, dia kira semua laluan-laluan. Okey, dia dah dapat. Mana laluan yang paling singkat? Iaitu laluan yang pertama. Okey. Bila buat laluan ni, mesti ambil kira A ke D jangan lalu. Okey, lagi. Mesti lalu ke semua kampung. Okey, ini contoh yang pertama. Awak kena faham yang ini. Maksudnya semua laluan dia kena lalu. Tengok laluan yang mana yang paling singkat. Okey, kebanyakan latihan menggunakan contoh yang ini. Okey, cikgu akan tunjuk contoh yang lain. Okey, dapatkah anda berfikir apakah alatan yang memudahkan postman tanpa mengira laluan setiap kali menghantar surat? Apa alatan yang digunakan? Okey, sekarang ni banyak apps yang kita boleh guna untuk tahu jarak sesuatu tempat. Okey. Saya pasti ramai yang tahu. Apa dia? Guna apa? Tak tahu. Waze. Guna Waze. Yes, guna Waze. Lagi? Guna peta. Guna Maps. Okey. Maps.
Okey, yang ini adalah salah satu alatan yang digunakan untuk mengira jarak sesuatu tempat, iaitu GPS. GPS ni singkatan. Okey, nama penuh dia adalah Global Positioning System. Okey, apa itu GPS ni? Saya tahu ramai dah pandai dah guna benda ni. Okey. Dengan menggunakan GPS, banyak membantu kita memudahkan urusan harian kita. Okey, sama je guna Waze, guna Maps. Tapi kalau guna Waze, okey, dia akan tahu kan, pilih laluan yang terdekat. Kemudian dia akan tahu kesesakan jalan kat mana, ada kemalangan, ada pembinaan jalan ke, jalan tu tutup ke. Okey. Tapi ini adalah aspek yang kurang penting lah. Aspek yang penting, kita nak tahu pilih jalan yang terdekat, jalan yang terhampir. Itu aspek penting. Okey. Okey. Selain postman, okey, laluan darat, okey, sekarang ni laluan laut. Kalau orang yang menggunakan laluan laut seperti nelayan, polis marine, lagi siapa lagi? Pelancong, dia naik apa? Cruise kan? Okey, mereka-mereka ni kalau nak menggunakan laluan laut, dia pun mesti menggunakan GPS. Kalau tak, dia akan sesat. Sebab laluan laut luas. Okey, tak ada traffic light, tak ada peta. Okey, jadi kalau tak ada GPS, dia mungkin akan masuk ke negara orang ataupun tersasar laluan dia. Okey, jadi dia perlukan GPS, marine GPS ni untuk menentukan lokasi mereka. Okey, kalau kalau nelayan ni, mudahlah dia nak tangkap ikan di kawasan mana. Tak adalah dia tertangkap ikan dekat negara orang lain. Okey, jadi benda ni perlulah untuk mereka mengetahui lokasi. Okey, kesimpulan, bila kita nak buat sesuatu keputusan, aspek penting tu mesti mempengaruhi output yang dikehendaki. Okey, kalau kita tak ada aspek-aspek penting, output dia mungkin akan tak tepat lah. Okey, jadi asas pemikiran komputasional dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi, apa yang awak belajar daripada teknik leraian, teknik pengacaman corak, teknik peniskalaan, pengitlakan, semua tu awak guna dalam kehidupan. Okay, akhir sekali latihan saya nak sekali salin nota. Okey, buat nota berdasarkan apa yang awak faham, apa yang saya terangkan. Kemudian dalam buku kuning hijau. Hijau kuning ni muka surat 10. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.